Dalam video ini kita akan lihat berkenaan dengan masalah dalam teori klasik bagi menjelaskan sinaran jasad hitam. Jadi bila kita belajar tentang fizik kuantum, bab fizik kuantum ini kita mungkin tertanya kenapa kita perlukan fizik kuantum? Kenapa kita perlukan fizik kuantum? Okay, kenapa kita perlu belajar tajuk fizik kuantum? Kenapa kita tak boleh gunakan sahaja teori klasik bagi menjelaskan fenomena yang kita lihat? Okay, sebagai contoh sinaran jasad hitam. Baik, jadi teori fizik klasik yang kita dah belajar itu termasuklah semua bab-bab yang kita dah belajar sebelum ini kecuali bab yang fizik nuklear lah. Fizik nuklear itu datang daripada kuantum. Jadi contoh fizik klasik yang kita dah belajar ini, gelombang, cahaya, haba, daya, tekanan, semua itu adalah fizik klasik. Okey, jadi memang pada asalnya ahli fizik menggunakan teori fizik klasik ini bagi menjelaskan fenomena yang kita nampak termasuklah sinaran jasad hitam ini. Okey, dan pada kebanyakan masanya dia berjaya. Maksudnya teori fizik klasik ini berjaya menjelaskan apa yang kita lihat. Sampailah kepada kemunculan mentol. Okey, mentol. Bila mentol ini muncul, ada masalah dia kerana mentol ni dia seolah-olah seperti jasad hitam kerana mentol itu dia punya cahaya dia itu berkadar dengan suhu. Okay, dia bergantung kepada suhu. Jadi ahli fizik ketika itu dia mencari apakah rumus supaya kita dapat menghasilkan mentol yang paling cerah. Okay, macam mana kita nak tingkatkan kecerahan mentol itu tanpa kita memberi kesan sebagai contoh tak terlalu panas. Okay, jadi apa hubungan antara keamatan cahaya yang kita lihat itu dengan sebagai contoh ciri-ciri lain, elektrik dan suhu dan sebagainya. Okey, jadi macam mana kita nak tingkatkan keamatan ini? Jadi adalah beberapa ahli fizik yang mengkaji tentang sinaran jasad hitam ini dan mereka pun menggunakan teori fizik klasik bagi menjelaskan sinaran jasad hitam. Okey, asalnya graf ini memang telah pun ditemui sebelum adanya fizik kuantum. Maksudnya yang ini memang ahli fizik dah tahu sebelum munculnya fizik kuantum. Jadi graf ini menjelaskan sinaran jasad hitam. Okey, yang kita dah belajarlah, yang ini cikgu dah terangkan dalam video yang sebelum ini. Okey, jadi masalahnya adalah apabila ahli fizik menggunakan teori ini, hasil yang mereka dapat adalah graf yang terhasil daripada rumusan yang mereka dapat, yang mereka dapat tentang fizik klasik yang menghubungkan keamatan dan juga panjang gelombang dan juga dia punya suhu. Grafnya lebih kurang seperti ini. Okey, cikgu lukiskan warna, kita gunakan warna ungu ataupun warna oranye. Okey, yang ini. Alright. Jadi dia punya graf yang mereka dapat adalah lebih kurang macam ini dan dia naik terus sampai ke atas. Nampak? Dia punya graf dia ini asalnya dekat hujung ni, maksudnya dekat bahagian yang panjang gelombang dia tinggi. Sebagai contoh pada radio, gelombang mikro, inframerah, semua itu dia menjelaskan. Maksudnya dia sama dengan apa yang kita lihat, iaitu sama dengan data. Tapi masalahnya adalah daripada fizik klasik ini, dia meramalkan bahawa keamatan itu akan semakin tinggi bila panjang gelombang semakin pendek. Maksudnya dia akan menghasilkan cahaya yang sangat-sangat cerah. Malah kalau ikut fizik klasik ini, dia punya sinaran X dan juga sinar gamma, sebab kita tahu bahawa sinar UV dekat sini lebih kurang, sinar X di sini, sinar gamma lebih kurang di sini. Jadi kalau ikutkan teori fizik klasik, apa yang kita patut dapat adalah sinaran gamma itu sepatutnya paling tinggi. Okey, tapi masalahnya adalah bila kita lihat pada eksperimen, iaitu yang warna putih ini, dia tidak begitu. Okey, tetapi dia hanya naik sedikit dan kemudian dia turun semula ke bawah. Okey, jadi ini pertama, antara masalah yang pertamalah yang mereka jumpa yang tidak dapat diselesaikan menggunakan teori fizik klasik. Jadi siapa yang menyelesaikannya? Yang menyelesaikannya adalah seorang ahli fizik yang nama dia adalah Max Planck. Okey, Max Planck ini yang dia sebenarnya menjelaskan, dia diberi tugasan untuk mencari apakah mentol yang boleh paling efisien dan juga yang paling cerah. Okey, kerana ketika itu beliau berada di Jerman dan juga Jerman ini dia sedang mencuba untuk menjadi negara yang industri. Okey, dia nak bangkitkan industri berkaitan dengan elektrik dan juga cahaya. Jadi apa yang Max Planck buat adalah, kalau ikutkan teori yang lama ini, ada masalah dia berkaitan dengan tenaga yang digunakan. Maksudnya dalam bila kita gunakan berkaitan dengan fizik
klasik ini ada satu bahagian tu dia punya tenaga dia berkadar dengan suhu. Okey, yang ini mungkin anda tak nampak lah, tapi dia sebenarnya di luar silibus kita. Dia berkaitan dengan tajuk termodinamik yang anda akan belajar dekat matrikulasi nanti. Jadi secara ringkasnya adalah tenaga yang dihitung daripada teori fizik klasik berbentuk seperti ini. Maksudnya tenaga itu dia berkadar dengan suhu. Ini yang diramalkan ataupun yang diformulasikan daripada teori fizik klasik. Jadi yang ini kelihatan bermasalah. Max Planck dia nampak yang ini bermasalah. Okey, jadi apa yang Max Planck buat? Dia mengubah suai sedikit dan dia menggunakan tenaga bersamaan dengan ataupun berkadar terus dengan frekuensi. Yang mana bila dia berkadar terus dengan frekuensi ini, dia juga adalah dalam bentuk kuantum. Maksudnya dia bukan hanya berkadar terus dengan frekuensi, tetapi dia hanya boleh mengambil nilai-nilai yang tertentu sahaja, kerana n di sini bermaksud 1, 2, 3. Okay, 0 sampai 0, 1, 2, 3 lah. 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Okay, maksudnya tenaga dia itu, contoh kita andaikan F sama dengan 10. Jadi tenaga yang boleh ada dalam gelombang cahaya yang diandaikan dalam sinaran jasad hitam ini adalah, sebagai contoh, kalau kita andaikan F sama dengan 10, maka dia punya tenaga dia boleh jadi 10, 20, 30 dan seterusnya. Okey, maksudnya tenaga dia tidak boleh ada, sebagai contoh 11, 12. Yang ini mustahil, ataupun Max Planck anggap bila dia menggunakan ini, yang ini tidak boleh ada. Okey, ataupun dalam kata lain, nilai tenaga itu dia tidak lagi selanjar. Okey, dia bukan lagi selanjar, ataupun dalam bahasa Inggeris adalah continuous. Okey, jadi itu perbezaan dia, iaitu Max Planck memperkenalkan konsep tenaga itu diskrit. Okey, tenaga adalah diskrit. Ini perbezaan dia. Okey, asalnya tenaga yang diandaikan itu adalah sepatutnya selanjar. Okey, malah kalau kita tengok pada yang ahli fizik yang menggunakan teori klasik, mendapat bahawa E ini berkadar terus dengan suhu dan dia dalam keadaan selanjar. Okey, continuous. Dia bukannya diskrit. Jadi apa yang Max Planck lakukan adalah dia menggunakan tenaga dalam bentuk diskrit. Okey, tenaga dalam bentuk diskrit, dan beliau dapat graf. Okey, cikgu lukiskan warna hijau. Beliau dapat graf yang memang menjelaskan. Okey, sebagai contoh pada suhu ini, memang teori yang Max Planck dapat, yang hari ini kita panggil sebagai hukum Max Planck, berjaya menjelaskan data yang sebenar. Maksudnya dia bila awal ni dia naik dan kemudian dia turun semula. Okey, contoh kalau untuk suhu ini dia memang ikut betul-betul. Kalau suhu yang lebih rendah sikit pun dia ikut juga. Okey, jadi itu yang Max Planck dapat. Jadi perbezaan dia adalah, kalau ikut teori klasik kita perlu gunakan tenaga yang selanjar, tapi bagaimana Max Planck menyelesaikannya adalah dengan menggunakan ataupun mengandaikan bahawa tenaga adalah diskrit dan bentuknya adalah dalam bentuk macam ini, iaitu tenaga berkadar terus dengan frekuensi, tapi bukan hanya berkadar terus dengan frekuensi, sebab frekuensi adalah selanjar. Okey, frekuensi kalau kita ingat, V sama dengan F lambda. Okey, dan lambda adalah selanjar. Yang ini adalah selanjar, dan V ni pula adalah nilai malar. Okey, sebab ni adalah C, iaitu laju cahaya, dan maka F ini pun sepatutnya selanjar. Jadi apa yang Max Planck lakukan adalah ini kunci dia, iaitu dia memperkenalkan diskrit, iaitu tenaga yang boleh yang wujud dekat gelombang elektromagnet itu adalah dalam bentuk diskrit dan bukannya selanjar. Jadi kalau anda tanya apakah masalah teori fizik klasik yang gagal menjelaskan sinaran jasad hitam, maka jawapannya adalah berkenaan dengan tenaga yang ada. Okey, anda mungkin tanya tenaga apa? Dia adalah tenaga gelombang elektromagnet. Okey, dia masih lagi pada keadaan ini masih lagi dalam keadaan gelombang, bukannya foton. Okey, jadi dia punya masalahnya adalah bila dia mengandaikan bahawa tenaga itu selanjar ataupun tenaga gelombang elektromagnet ini adalah selanjar. Jadi apa yang Max Planck lakukan adalah dia mengandaikan bahawa tenaga itu adalah diskrit. Okey, tenaga adalah diskrit, iaitu di dalam bentuk tingkatan macam ini. Dia bukannya continuous, dia adalah pecahan ataupun dalam bentuk diskrit lah. Okey, jadi bila dia mengandaikan yang ini, dia dapat merumuskan satu formula ataupun satu hukum yang kita panggil hukum Planck, yang dapat menjelaskan keadaan yang sebenar. Jadi di sinilah bermulanya fizik kuantum
yang mana kita lihat dia boleh menjelaskan keadaan yang sebenar dan juga fizik klasik tidak boleh menjelaskan keadaan sebenar. Maka sebab itu kita belajar topik fizik kuantum.